Siapa kata raja berkuasa mutlak? Dulu berlakunya satu peristiwa di mana raja kena hukum mati oleh rakyat tau. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Alhamdulillah kita dipanjangkan umur untuk berjumpa lagi hari ni. Hari tu kan aku ada cerita pasal rusuhan dekat Perancis kan. Jadi hari ni aku rasa macam nak cerita pasal revolusi Perancis. Kalau nak diikutkan kisah pasal revolusi Perancis ni panjang gila weh. Tapi tak larat lah aku nak ceritakan panjang-panjang. Jadi dalam video ni aku cuba untuk ceritakan seringkas yang mungkin. Aku akan sebutkan benda-benda yang penting je lah. Kalau korang nak tahu lagi detail, korang boleh baca sendiri lah pasal revolusi Perancis ni. Sebelum tu nak bagi tahu dekat korang semua, jangan lupa untuk subscribe membership Keluarga Gigi Emas. Tak mahal pun, RM10 je sebulan. Korang akan dapat badges dan gunakan Gigi Emas punya custom sticker. Yang paling penting, korang boleh dapat early access untuk video-video yang baru. Maknanya, sebelum orang lain boleh tengok, korang boleh tengok dulu. Aku pun baru bincang tadi dengan editor aku yang kita nak upload bloopers untuk setiap video. Tapi member je yang boleh tengok. Kalau tak subscribe, tak boleh tengok. So, tunggu apa lagi? Subscribe lah sekarang. Tak apa, video aku ni boleh pause. Lepas subscribe nanti aku sambung lah tengok. Kan kalau tunggu lepas habis kan, takut korang lupa. Korang ni dah kuat makan semut. Dah subscribe? Okey, jom kita sambung cerita kita. Sebelum aku nak ceritakan pasal peristiwa tu sendiri, aku nak korang tahu keadaan Perancis sebelum berlakunya revolusi. Sebelum berlakunya revolusi, masyarakat Perancis disusun mengikut sistem feudal yang dikenali sebagai estate system. Sistem ni akan membezakan hak dan status seseorang dalam masyarakat. Kebiasaannya, status seorang tu akan kekal dalam kelas yang sama sampailah dia mati. Kalau nak berubah status pun, benda tu akan ambil masa yang panjang. Senang cerita, kalau kau mulakan usaha untuk ubah status kau, kau takkan dapat hasil tu sekarang. Yang dapat hasil daripada usaha kau tu ialah keturunan kau. Mungkin cucu cicit kau. Itu pun kalau keturunan kau teruskan lagi lah usaha yang kau dah mulakan tu. Cerita pasal estate system ni, masyarakat terbahagi kepada 3 kelas. Kelas yang pertama adalah kelas yang paling tinggi dalam sistem ni. Kelas ni terdiri daripada golongan raja dengan bangsawan. Yang kedua, kelas pertengahan yang terdiri daripada pemimpin agama dengan tuan tanah kedaung. Yang ketiga, kelas paling bawah sekali ialah rakyat biasa. Kelas ketiga ni adalah golongan yang paling ramai dekat dalam Perancis, yakni 96%. Senang kata, majoriti penduduk Perancis ni golongan rakyat biasa je. Masalahnya, ramai pun tak guna sebab tak ada pengaruh dalam politik dengan ekonomi negara. Berbeza pula dengan kelas pertama dengan yang kedua. Walaupun diorang ni secoet je, diorang lah yang kontrol seluruh Perancis. Diorang yang kontrol properti dengan hasil alam dekat Perancis. Jawatan penting dalam kerajaan, tentera dengan gereja pun dari kalangan diorang. Sekarang korang dah nampak kan gambaran masyarakat Perancis zaman dulu. Kuat main kroni. Tempoh masa ni dikenali sebagai Ancient Regime atau Old Order. Sistem ni adalah sistem pemerintahan yang digunakan masa dinasti Valois dengan Bourbon dari abad ke-14 sampai abad ke-18. Selain daripada menggunakan sistem feudal, masyarakat Perancis diperintah di bawah kuasa monarki mutlak. Monarki mutlak ni satu sistem kerajaan yang famous masa zaman pertengahan sampai le hujung abad ke-18. Masa ni masyarakat akan diperintah oleh raja atau permaisuri yang berkuasa penuh. Sistem monarki ni kontrol semua aspek dalam masyarakat, macam kuasa politik, ekonomi dengan kuasa yang lain. Pemimpin yang terakhir sebelum berlakunya revolusi Perancis ialah King Louis ke-16. Aku ceritakan sikit pasal raja terakhir Perancis ni. King Louis ke-16 ni dilahirkan pada 23 Ogos 1754 dekat Versailles, Perancis. Pada tahun 1770 dia berkahwin dengan Marie Antoinette. Aku rasa korang dah pernah dengar kan nama ni dalam video aku yang sebelum ni. Senang cerita, nama diorang ni memang famous dalam sejarah. Masa diorang ni kahwin, King Louis ke-16 ni baru umur 16 tahun. Marie Antoinette pun baru 15 tahun. Perkahwinan diorang ni bukan pasal cinta pun, lebih pada politik je. Diorang ni dikahwinkan dengan harapan boleh memperbaiki hubungan Perancis dengan Austria yang masa tu tengah bermusuh. Zaman dulu macam tu anak-anak raja ni dikahwinkan atas sebab politik je. So, kalau jadi anak raja zaman dulu memang tak best Walaupun kau boleh dapat semua benda yang kau nak, tapi bukan hidup bebas pun. Engkau ni dijadikan alat je untuk kepentingan politik bapak kau. Lepas tu, pada 10 Mei 1774, King Louis ke-16 naik tahta jadi Raja Perancis. Masa tu, umur dia baru 20 tahun. Dia juga dikatakan tak mampu untuk memerintah dan selesaikan masalah kewangan negara. Masa tu, dah le Perancis dalam krisis kewangan yang teruk gila babi.
King Louis ke-16 ni dikatakan pemalu, lalai dan tak ada inisiatif nak jadi pemimpin negara. Jadi nak tak nak, bini dia, Marie Antoinette, yang mainkan peranan sebagai pemerintah Perancis. Marie ni banyak handle urusan hal luar negeri Perancis. Sayangnya, keadaan Perancis ni jadi makin teruk dan tak stabil. Puncanya, Marie ni kuat berfashion dan terlampau pentingkan seni. Jadi, rakyat Perancis ni tuduh Marie boros gila belanja duit kerajaan untuk shopping. Padahal ekonomi Perancis dah makin teruk ni. Dah lah harga barang makin naik. Hasil pertanian pun tak berapa nak okey. Sebab masa tu Perancis tengah kemarau teruk. Lepas tu banyak haiwan peliharaan yang mati disebabkan berlakunya wabak penyakit dekat binatang. Itu pun kerajaan tak ada nak buat apa untuk bantu rakyat selesaikan masalah tu. Tambah pula diorang nampak Marie ni lebih pentingkan kerajaan Austria daripada Perancis. Marie juga dikatakan banyak jaga kroni-kroni dia je dekat Perancis. Orang lain punya hal dia tak peduli. King Louis pula serahkan tanggungjawab untuk pulihkan balik masalah kewangan Perancis dekat Anne Robert Jacques Jogo, Ketua Menteri Perancis, dengan Jacques Necker, Menteri Kewangan Perancis. Menteri dia pula suggest untuk masuk campur dalam revolusi Amerika. Kononnya bila dah tolong tu mungkin dapatlah hasil sikit. Masalahnya benda tu lagi buat Perancis ni hampir nak bankrupt. Jadi rakyat Perancis marah gila dengan King Louis ke-16 sebab tak jalankan kerja dengan betul. Pada tahun 1789, King Louis ke-16 ni naikkan nilai cukai kepada rakyat Perancis. Kononnya cara terbaik lah nak selesaikan krisis kewangan Perancis. Masa ni lah titik permulaan berlakunya revolusi Perancis. Sekarang ni aku dah masuk dalam fasa revolusi Perancis. Jadi aku start dengan punca dulu. Revolusi Perancis ni lebih kurang je dengan revolusi dekat Amerika. Semuanya bermula bila kerajaan naikkan cukai yang tinggi gila babi dekat rakyat. Sedangkan yang buatkan negara tu nak bankrupt adalah orang-orang dalam kerajaan. Tambah pula kerajaan Perancis wajibkan bayaran cukai ni pada golongan rakyat je. Golongan pertama dengan yang kedua tak diwajibkan pun untuk bayar cukai. Walaupun diorang ni kaya, kalau tak wajib, kau ingat diorang nak bayar? Tak ada maknanya. Dah lah kena bayar cukai dekat kerajaan. Lepas tu kena bayar lagi cukai kat tuan tanah Kedaung. Wah, kita ni kerja macam nak mampus dekat sini, dia datang kutip je. Senang now kau buat duit. Bila kerajaan naikkan lagi cukai, itu yang buat rakyat Perancis ni menyirap. Rakyat Perancis paksa kerajaan supaya kutip juga cukai dekat golongan kelas pertama dengan kelas kedua. Tapi raja tak setuju. Wah, pandai pula tak nak. Buat kat orang boleh, buat kat dia tak boleh. Sajak muka. Selain daripada tak puas hati dengan sistem cukai, rakyat tak puas hati juga dengan sistem feudal ni. Sistem ni membuatkan politik dengan ekonomi dikawal dengan cara yang tak adil. Rakyat juga benci gila dengan sistem monarki di mana raja berkuasa mutlak. Sistem ni membuatkan raja ni sentiasa betul. Tak ada siapa pun boleh tegur yang benda tu salah. King Louis ke-16 gunakan istilah l'état c'est moi yang bermaksud negara adalah aku. Maka dia pun arahkan pembinaan 16 penjara yang dikenali sebagai penjara Bastille. Sesiapa yang berani menentang raja akan dimasukkan dalam penjara Bastille. Akhir sekali, rakyat Perancis banyak terpengaruh dengan perjuangan kemerdekaan dekat Amerika. Diorang terpengaruh dengan ideologi pasal undang-undang hak manusia. Maka tertubuhnya gerakan yang mencetuskan revolusi Perancis dengan berpandukan slogan Liberty, Equality dengan Fraternity yang bermaksud kebebasan, persamaan, persaudaraan. Disebabkan punca-punca ni tadi, dengan masalah negara lagi, berlakulah beberapa siri rusuhan dekat Perancis. Antara golongan terawal yang memperjuangkan revolusi ni daripada kalangan pekerja buruh dengan petani. Pada Julai 1789, rusuhan makin merebak sampai diorang bakau seluruh kota Perancis. Pada 14 Julai 1789, rakyat Perancis buat rusuhan dan serangan dekat penjara Bastille. Semua perusuh tu rempuh masuk dalam penjara Bastille. Diorang angkat semua senjata dan lepaskan semua tahanan dekat dalam penjara tu. Beberapa hari lepas tu, penjara Bastille tu telah dirobohkan di atas perintah pemimpin gerakan revolusi Perancis. Inilah kisahnya yang aku ceritakan hari tu. Kenapa Bastille Day disambut dekat Perancis pada 14 Julai setiap tahun. Senang cerita, dah jadi hari penting dalam sejarah Perancis lah. Bastille Day ni dianggap sebagai simbol runtuhnya kuasa Raja Perancis dan pengambilan kuasa oleh rakyat. Peristiwa ni juga dianggap permulaan kepada revolusi Perancis. Masa ni, ramai menteri dengan bangsawan Perancis dah larikan diri pergi luar negara. Jangan kata menteri, King Louis dengan Queen Mary pun lari pergi Austria. Tahu pula dia takut. Masa ni, rakyat melalui The National Convention minta kerajaan dan raja gunakan sistem raja berperlembagaan untuk sistem pemerintahan yang baru. Tapi King Louis tak nak. Daripada apa yang aku faham le, King Louis ni banyak dengar cakap bini dia je. Bini dia mestilah nak jaga kepentingan dia. Dia bukan kisah pun pasal negara ke rakyat ke apa ke. Maka revolusi diteruskan sampai dah merebak sampai keluar bandar. Petani-petani semua pergi rompak dan bakaukan rumah orang yang kutip cukai dengan rumah tuan tanah Kedaung. King Louis dengan Queen Mary teruskan usaha untuk menentang revolusi rakyat. Lagilah diorang ni nampak buruk dekat mata rakyat Perancis. Bila dah sampai tahap kemuncak revolusi Perancis, Queen Mary cuba minta tolong kawan-kawan politik dia sebelum ni. Tapi sayang, semua nak lepaskan tekak masing-masing. Diorang biar je King Louis dengan Queen Mary ni terkontak-kanting. Diorang cuba juga nak larikan diri, tapi diorang kena tangkap dengan pasukan gerakan revolusi
revolusi dekat Paris. Hasil daripada tindakan revolusi itu, Perancis telah berubah menjadi negara republik dan kerajaan baru keluarkan Declaration of the Rights of Man and of the Citizen. Diorang dapat ilham untuk buat benda ni daripada The Declaration of Independence dekat Amerika. Deklarasi ni akan menjamin persamaan hak dan kewajipan rakyat Perancis tanpa ada perbezaan taraf. Deklarasi ni juga dijaga dengan baik dalam undang-undang Perancis dan rakyat Perancis wajib untuk jaga kedaulatan deklarasi ni. Selain tu, siapa je yang menolak revolusi akan dihukum pancung dengan menggunakan gulotin dalam tempoh daripada 1789 sampai 1799. Nak dekat 40,000 rakyat Perancis yang telah dihukum pancung, termasuk King Louis ke-16 dan Queen Mary Antoinette. King Louis ke-16 dihukum pancung atas kesalahan khianat kepada negara bila dia cuba nak larikan diri. Queen Mary Antoinette pula kena penjara selama 9 bulan. Sampailah pada 16 Oktober 1793, Queen Mary kena hukum pancung sama macam laki dia. Maka runtuhlah sistem monarki mutlak yang bertahan selama beratus-ratus tahun. So sekarang ni korang dah faham sikit-sikit kan pasal revolusi Perancis. Jadi apa kesan revolusi Perancis terhadap negara Perancis tu sendiri dan juga dunia? Kalau nak ikutkan peristiwa revolusi Perancis ni bagi kesan yang lagi besar dan lagi hebat daripada revolusi Amerika. Revolusi Perancis menjadi bukti kepada dunia bahawa raja bukanlah pemimpin yang berkuasa mutlak. Dunia juga sedar yang penindasan rakyat adalah perbuatan yang salah. Kemanusiaan dan persamaan adalah hak rakyat dalam negara masing-masing. Revolusi Perancis juga jadi punca berlakunya revolusi dekat negara-negara lain. Contohnya revolusi dekat Rusia dengan Haiti. Maka berubahlah rupa bentuk kerajaan dekat dalam dunia ni, di mana sistem feudal dah makin kurang diguna pakai. Ramai orang yang tak suka dengan sistem feudal sebab sistem dia tak adil kepada rakyat. Lepas berlakunya revolusi Perancis, sebarang kekuasaan mutlak sangat dikecam oleh rakyat Perancis. Masa ni juga muncul ideologi liberalism, demokrasi dengan nasionalism. Ideologi ni berkembang dan merebak dekat seluruh dunia macam Spanyol, Jerman, Rusia, Austria dengan Itali. Sebelum aku nak sambung, aku nak mencelah sikit pasal liberalism. Orang kita selalu guna terma liberal ni bila nak kecam orang. Jadi, aku nak explain sikit maksud liberal daripada pemahaman aku berdasarkan bacaan aku. Liberalism ni adalah ideologi, pandangan atau tradisi politik yang mementingkan nilai kebebasan dan persamaan hak. So, aku harap korang bolehlah gunakan terma ni kena pada tempatnya. Janganlah sikit-sikit liberal, sikit-sikit liberal. Bila aku baca, macam tak kena situasi tu dengan definisi liberal tu sendiri. Rasa sakit hati pula bila baca komen-komen netizen ni. Okey, kita balik pada kesan revolusi Perancis. Dari sudut sosial pula, pembahagian sosial dekat Perancis yang kelas pertama, kedua, ketiga tadi tu dihapuskan. Semua rakyat Perancis telah diberikan hak dan tanggungjawab yang sama. Diorang diberikan kebebasan untuk tentukan agama, pendidikan dan pekerjaan masing-masing. Sekarang ni semua rakyat ada hak untuk dapatkan pendidikan. Tinggal kau nak atau tak je nak belajar. Maka kesan yang paling besar lepas revolusi Perancis ni ialah peningkatan ilmu pengetahuan dekat Perancis. Begitulah kisahnya pasal revolusi Perancis yang menjatuhkan kerajaan monarki. Kemudiannya berubah menjadi kerajaan republik yang diperintah oleh rakyat. Aku harap apa yang aku ceritakan ni dapatlah menambah sedikit sebanyak pengetahuan am korang. Macam biasa, kalau korang ada pendapat, pandangan, nak tambah atau nak betulkan fakta aku, korang boleh tuliskan dekat ruangan komen dekat bawah. Kalau korang suka video ni, nak bagi hadiah dekat kita orang, korang boleh tekan button super thanks dekat bawah video ni. Paling penting, jangan lupa subscribe membership Keluarga Gigi Emas untuk dapatkan early access video-video baru aku. Di kesempatan ni, aku nak minta maaf anda kata aku ada terkasar bahasa, tersalah fakta ataupun penyampaian aku hari ni agak membosankan. Aku tak tahulah kenapa dengan aku hari ni. Aku rasa aku penat gila babi. Terima kasih sebab sudi meluangkan masa untuk menonton video aku. Semoga kita ada umur untuk berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah.